sebelum bahasa Melayu dirumikan, iaitu di sekitar 1900 sama ada Indonesia atau Malaysia. Sebelum itu semuanya bahasa Melayu ini ditulis dalam Jawi. Dan apabila sebut bahasa Melayu klasik, itu maksudnya ialah bahasa Melayu yang ditulis dalam Jawi, dan malah bila disebut manuskrip Melayu, maksud dia ialah tulisan tangan dalam bahasa Melayu tapi menggunakan huruf Jawi. Jadi untuk mencari bahan itu dalam bidang astronomi dan kosmologi juga menjadi satu cabaran. Jadi saya hanya menggunakan beberapa buah manuskrip yang pernah saya kaji lah. Bidang manuskrip dalam bidang ini, manuskrip bahasa Melayu dalam bidang ini agak banyak. Dr. Baha lebih arif daripada saya. Dia buat sampah dulu. Jadi saya hanya menggunakan 4 buah manuskrip saja. Manuskrip itu ada dalam lampiran satu, tapi saya baca sebab singkat saja. Yang pertama, ini saya susun ikut abjad. Yang pertamanya manuskrip yang ditulis oleh Abdul Qadir Abdul Rahman biasanya. Ditulis dalam tahun 1794 Masihi. Anggaran lah, sebab dalam tu tarikh dia dalam hijrah lah, 1209 hijrah. Dia sebenarnya terjemah pada sebuah buku yang buku ilmu nujum sebenarnya terkenal, Abu Ma'syar. Buku terjemahan dia pun di judul dia Abi Ma'syar Al-Falaki, ada di perpustakaan negara Malaysia. Yang kedua saya lihat buku, ini lebih terkenal lagi, Abbas Kutu Karam. Kutu Karang ni nama tempat dia lah. Nama dia Abbas. Dan ditulis dalam tahun lebih lewat sikit, 1266 Hijrah. Ini judul dia Sirajul Zulam. Ada dalam, ini lebih mudah dapat, tak perlu pergi perpustakaan. Kalau ada kitab Tajul Muluk lah. Tajul Muluk ini kitab Jawi yang amat popular lah. Kalau tengok pada sudah diterbitkan, maksudnya dicetak beberapa kali, mungkin berpuluh kali dicetak semula. Dulu ada kat kedai-kedai apa dia panggil ni, kitab lama di pasar. Saya pernah beli satu. Saya ada beberapa naskah sebenarnya, sekadar nak tengok versi dia lah. Saya pernah beli di kedai basah pun, di pasar basah, pasar ikan. Biasa dia jual kitab lama. Jadi tapi buku ini juga sebenarnya saya dimaklumkan diharamkan oleh Majlis Agama. Dah lama dah, tapi sekarang mungkin Majlis Agama sekarang mungkin tak tahu pernah ada buku ni. Wallahu alam. Tapi buku ini sebenarnya kumpulan makalah. Satu daripadanya ialah makalah ni Syekh Abbas Kutu Karang ini. Dan satu lagi makalah yang juga saya pakai paling banyak juga ada dalam buku itu, iaitu karya Ar-Raniri. Sejarah ini pun lebih amat terkenal ya, Ar-Raniri. Itu paling banyak saya rujuk lah dalam kerja saya ini. Makalah dia itu judulnya dalam bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu judul dia mengikut dia lah, kejadian 7 petala langit dan bumi dan makhluk di dalamnya. Jadi maknanya ini memang
buku yang besar lah maksudnya. Makalah ini sebenarnya telah pun saya rumikan semuanya dan diberi ulasan kandungan astronomi dan kosmologi dalam itu dan dibandingkan dengan astronomi dan kosmologi sekarang. Dan ini sedang dicetak di Universiti Malaya lah. InsyaAllah akhir tahun ini akan terbit. Yang seterusnya bukan buku, semua ini makalah yang paling tua saya letak juga. Yang diambil oleh Dr. Lino dulu kat UK. Karya Al-Himyari ditulis tahun 1175 Hijrah, maknanya lebih kurang 1175. Maaf. Masa dia buat password ke? Kenapa? Dia tak bergerak di dalam tu. Maybank. Betul. Wah. Kenapa tiba-tiba? Tiba-tiba tak boleh. Yang masuk tadi. Masuknya. Kenapa nak buat bayar apa? Host tolong mute . Al-Himyari ini tarikh dia 1761, masih agak tua lah. Ini ada salinan pada Dr. Lino dan beberapa orang termasuk Dr. Baharudin pun ada salinan dia. Saya pun ada. Kemudian manuskrip yang juga nampak cukup laku, kitab 1000 Masalah. Nama dia 1000 Masalah. Sebenarnya saya bilang tak sampai pun 1000 masalah tu. Menunjukkan banyak lah, dalam 200 lebih. Soalan buku ini style penulis Melayu zaman dulu juga. Dia tanya dia jawab, dia tanya dia jawab. Jadi makalah ini memang macam itu bentuk dia. Ada 200 lebih soalan. Bermacam-macam soalan sebenarnya, tapi ada berkenaan dengan astronomi dan kosmologi. Baik, dan terakhir sekali Tajul Muluk tadilah. Maksudnya tak perlu saya sebut sebab Tajul Muluk ni ada 2 makalah dalam tu yang saya rujuk, satu yang Kutu Karang tadi dan juga Araniri. Jadi itu sumbernya yang saya guna untuk mencungkil falsafah yang ada dalam itu. Jadi bidang falsafah ni spekulasi, jadi tak boleh kita kata itulah falsafahnya. Lain orang baca, lain kesimpulan falsafah yang terbit daripada makalah-makalah ini. Jadi falsafah astronomi barat, kosmologi barat ini cukup banyak sebab falsafah itu sendiri ada seperti Dia nak buat tadi tak boleh. Host tolong mute kan tadi tu. Falsafah itu sendiri ada sekurang-kurang tiga bidang kan. Satu dia panggil apa tak? Bahagian kewujudan, isu kewujudan benda, ontologi. Kemudian bahagian nilai, aksiologi dia panggil. Mana melihat karya-karya ada aspek nilai. Apa falsafah dalam tu? Kemudian ada satu lagi aspek, yang ini yang paling banyak di barat sekalipun, dia paling melihat tengok aspek tabi'i ilmu tu. Tidak termasuk 3 bidang tadilah. Aspek tabi'i ilmu tu, tapi tak termasuk 3 tadi. Tak termasuk nilai, tak termasuk kewujudan. Jadi dia banyak pergi kepada tengok kaedah dia, dan daripada kaedah tu kita boleh congkil falsafah dia. Jadi memang banyak, barat memang banyak. Jadi secara cara saya melihat manuskrip tu ialah melihat
unsur-unsur falsafah barat itu yang ada ke tidak dalam tu. Jadi pada amnya boleh katakan semua falsafah barat itu tidak ada dalam manuskrip itu. Namakan saja misalnya yang terkenal, yang terkenal semua orang, tapi mungkin tak berapa tahu bahawa falsafah itu ada dalam kosmologi, evolusi. Evolusi maknanya sejarah perkembangan alam semesta ini, adakah dia secara spontan atau secara evolusi seperti gagasan evolusi Darwin itu. Di dalam barat memang menganggap teori evolusi itu juga berlaku dalam perkembangan kosmologi. Jadi memang tidak ada pun. Nanti akan saya tunjukkan. Yang terkenal lagi satu ialah sekularisme. Ini terkenal sangat, tak perlu saya sebut lagi. Yang kurang ialah falsafah yang mengandaikan adanya Tuhan. Tuhan itu memang ada, tak boleh disangkal. Tapi peranan dia tu tak ada. Peranan Tuhan tu dia hanya macam tukang, biasa disebut sebagai tukang jam lah. Dia buat jam, lepas tu jam jalan, dia tak kisah dah. Nanti rosak mungkin dia baiki lah. Itu lebih kurang falsafah. Apa dia nama dia? Deisisme. Deism. Deisisme saya terjemah sebagai deis, kemudian tambah ismanya, deisisme. Kemudian yang amat terkenal juga kerana mempengaruhi pertumbuhan ilmu-ilmu lain, tapi dalam astronomi dan kosmologi ini pun bila membicarakan falsafahnya ada, itu tabiisme, naturalism. Tabiisme ini juga tidak ada dalam falsafah manuskrip yang saya baca lah. Yang lain cukup banyak, tapi saya tak nak sebut itu saja. Yang baru, falsafah, iaitu falsafah itu yang saya sebut tadi, sebenarnya sejak zaman Yunani dulu pun dah ada. Cuma sekular itu agak barulah, baru pun abad ke-16. Tapi yang lain-lain saya sebut tadi memang sudah ada dalam zaman Yunani. Cuma diperkukuhkan menerusi teori-teori astronomi yang baru. Yang betul-betul baru abad ke-20 muncul kerana teori astronomi kosmologi ini diasaskan kepada teori kenisbian atau biasa disebut sebagai teori Einstein dan teori kuantum. Jadi semuanya abad ke-20. Jadi daripada dua bidang matematik fizik ini menerbitkan falsafah baru sama sekali yang setengahnya menolak falsafah lama itu. Misalnya falsafah yang amat kukuh dan popular, ya, falsafah Kant tentang geometri. Jadi kosmologi ini berdasar kepada geometri kalau dia guna teori kenisbian itu. Jadi falsafah Kant, Kantisme itu, falsafah dia tentang tabii ilmu geometri ini sudah tercabar. Malah dia anggap sudah tak betul lah. Jadi satu daripada falsafah barunya ialah kerana teori kenisbian itu melahirkan falsafah geometri yang baru yang diutarakan oleh Poincaré. Yang kedua, bila bercampur dengan mekanik kuantum semua ni, yang agak baru ialah yang dibuat oleh Hawking. Dia mengatakan bahawa alam semesta ini sebenarnya tak ada. Semuanya matematik saja. Semuanya model matematik saja. Jangan tanya ada ke tidak, sebab sentiasa boleh berubah. Jadi pada dia alam semesta ini tidak ada. Baik.
Yang ketiga yang barunya ialah juga ekoran daripada teori kenisbian ini. Kerana teori kenisbian ini terlampau syarat dengan materialism atau istilah saya bendawanisme, benda yang boleh dipegang, dilihat. Teori dia tu syarat dengan benda itu. Jadi Whitehead sebagai salah seorang sarjana pada masa itu 1920-an itu yang begitu kuat pegangan Kristian dia. dia rasa tak senang dengan teori yang begitu syarat dengan bendawanisme ini. Dia mengkritik teori Einstein ini berasal kepada itu. Tapi dia bukan saja kritik, tapi dia nak bina semula teori Einstein itu yang pada dia rasa tidak ada unsur-unsur bendawanisme ini, tidak ada materialism. Dan untuk itu dia mencipta istilah baru, dia mencipta falsafah baru sama sekali, yang dia beri nama organicism. Organicism. Jadi ini mempengaruhi dia. Mula-mula dia buat falsafahan dulu, lepas tu dia guna falsafahan untuk bina teori kenisbian yang baru. Dan hidup sampai sekarang, tapi kerana orang lebih suka yang Einstein buat itu daripada yang dia, jadi tak berapa ada dalam buku-buku teks lah. Dan banyak ahli sains cuba membuktikan hasil-hasil teori dia ini tak dapat dicerap maksudnya. Jadi kurang lah. Tapi pokoknya falsafah baru sama sekali lah. Baik, itu secara sepintas lalu kedudukan falsafah astronomi kosmologi barat yang sedikit sebanyak perlu kita tahu juga kalau nak kaji falsafah penulisan kita sendiri. Jadi kita boleh teruskan pada falsafah astronomi kosmologi dalam tulisan bahasa Melayu Jawi ini. Yang pertamanya kita nak kaji tabi'i, falsafah dari segi tabi'i ilmu ini. Tak dapat tidak kita kena kaji tabi'i ilmu itu sendirilah. Ilmu, apa beza ilmu yang dihayati oleh penulis-penulis Jawi ini, ya, bahasa Melayu dulu panggil bahasa Jawi je. Penulis-penulis Jawi ini dengan karya-karya tulisan dalam bahasa Inggeris misalnya, atau bahasa Eropah atau Latin sebagainya. Jadi ini mencorak apa dia falsafah ilmu itulah, falsafah khususnya falsafah astronomi kosmologi. Jadi kalau di barat pun sains ini baru saja, istilah sains itu baru. Dulu dipanggil apa? Dipanggil apa nama? Filosofia naturalis. Filosofia naturalis. Maknanya falsafah tabi'i, falsafah alam tabi'i, dan akhirnya nama ini jadi fizik lah. Sebab kebanyakannya benda fizik yang dibincang dalam. Mana berakhir dengan kosmologi lah, filosofia naturalis. Sains ini lebih umum lagi lah. Tak semesti fizik, tapi falsafahnya sama. Jadi dalam bahasa Jawi ini, sebelum Jawi masuk, bahasa Jawi ini pengaruh ilmunya ialah ilmu tamadun Islam. Kalau Inggris, pengaruhnya ilmu dia itu ialah daripada Yunani dan Islam. Tapi kita tak tahu pun Yunani ini. Kita hanya menerima daripada karya-karya dalam bahasa Arab dan kita terjemahkan karya itu. Jadi
sebelum datang istilah ilmu tu, penulis Jawi ni pun dah ada bidang ini, tapi dia menghayati ilmu daripada warisan bukan Islam lah. Apa dia nama ilmu itu? Nama ilmu itu sekurang-kurang ada 3 nama dia. yang paling awalnya yang ada dalam batu bersurat abad ke-7 pun dah ada istilah itu. Iaitu tahu yang kita pakai sekarang, pengetahuan. Tahu ni sebelah ialah ilmu lah. Kalau buat kamus, tahu makna dia ilmu. Tapi ilmu yang syarat dengan nilai-nilai animisme lah. Buddha pun belum sampai, Hindu pun belum sampai. Bila Hindu dan Buddha sampai ke Melayu-Indonesia ini, maka sarjana-sarjana kita di sini pun mendukung ilmu ini. Dan istilahnya pun berubah. Walaupun tahu masih ada, sampai sekarang pun ada, tapi bila datang astronomi, warisan Hindu-Buddha ini, dia dah tak pakai istilah tahu lah, pakai istilah baru lah. Jadi istilah-istilah selain daripada tahu ni ialah yang pertama sekali ialah sastra. Sekarang dah berubah makna dia. Sastra pada kita sekarang bermakna tulisan-tulisan seni yang ada unsur keindahan dan seni dan sebagainya, tak ada hubungan dengan fakta apa semua ni. Maknanya dia panggil apa? Sebuah karya sama ada cerita atau dongeng lah, hikayat ke apa ke. Itu sastra sekarang lah. Tapi dulu sastra ni ialah makna dia penulisan yang indah-indah, cantik juga, tapi dianggap mengandungi fakta. Jadi bidang astronomi ini, bukan kosmologi, dipanggil hora sastra. Hora itu dah diambil oleh Barat menerusi Sanskrit, daripada bahasa hora ni bahasa Sanskrit, dah diambil oleh Latin sebagai menjadi hour. H-O-U-R, hour, jam. Tapi hora bahasa Melayu hidup bermakna astrologi, astronomi, kosmologi, semua dalam hora. Dalam manuskrip abad ke-18 pun masih ada istilah hora ini. Oleh ulama-ulama kita dari petani, dia mengatakan hora. Ilmu hora, bukan ilmu astronomi. Belum masuklah astronomi ini, masuk bila Inggris bertapak di sini. Falak belum popular kan. Falak belum popular, dia panggil hora. Jadi satu lagi ialah widya dipanggil. Widya, bukannya sastra. Ilmu ni sama ada panggil tahu, panggil widya, panggil sastra tadi, atau panggil widya. Widya ini ada dalam catatan Aiching yang datang duduk kat Palembang berapa tahun, 7 tahun lebih ya. Dia mencatatkan apa ilmu-ilmu yang ada, yang diajar di situ, disenaraikan. Semuanya atas nama widya. Jadi bidang astronomi ini tak ingat saya. Tak ingat. Ada widya. Pokoknya widya. Yang saya ingat betul-betulnya perubatan. Perubatan ni sikit widya. Sikit widya. Sakit tu lah. Mana ilmu tentang penyakit lah. Saya ingat sangat itu sebab perkataan tu hidup sampai sekarang. Sakit. Jadi widya. Baik. Apa beza tahu dengan widya dan sastra ini? Bezanya nilai ilmu itu berbeza. Bila tamadun Islam datang, membawa satu istilah nama dia ilmu. Dah sarjana kita pun
bengong. Apa ni nak ambil ilmu baru ni, nampak dia baca-baca tengok-tengok memang ada unsur baru sama sekali berbanding dengan Widya dan sastra. Jadi dia didukung istilah ilmu ini, saya jangka dalam abad ke-14 sudah ambil istilah ilmu. Jadi ilmu ni apa makna dia? Sejenis pengetahuan, kita guna perkataan tahu juga. Sejenis pengetahuan yang syarat dengan nilai-nilai Islam, ilmu. Jadi kalau pengetahuan itu tidak ada nilai Islam, tak layak dipanggil ilmu. Baik panggil widya aja lah atau panggil pengetahuan, kan? Kalau kita tak pasti ada nilai dalam. Oleh sebab itu bila sains datang ke sini pada abad ke-19, akhir abad ke-19, bila sains datang ke sini, sarjana kita lagi bengong sebab dalam tu tak ada Islam langsung. Sains takkan nak pakai ilmu. Jadi makan masa yang lama. Ulama kita atau sarjana kita kata sains ni kita terjemah kepada sejenis ilmu. Ilmu tu dah mantap dah. Tapi sains tu sejenis ilmu. Ilmu macam mana? Ilmu untuk tahu aja. Ilmu untuk tahu. Jadi dipanggil ilmu pengetahuan. Jadi di Indonesia sampai sekarang istilah ni lekat. Fakultas ilmu pengetahuan. Dia tak panggil fakultas sains. Sains dalam bahasa Indonesia amat baru. Jauh lebih baru daripada sains yang pakai di Malaysia. Di Malaysia saya ingat lagi tahun 58. Itu masa saya tingkatan 1 dalam aliran Melayu. Itu Dewan Bahasa mengarahkan cikgu pakai SAINS. SAINS. Jangan pakai S. Dulu condong SCIENCE. Tak tahu nak istilah apa. Jadi mana nak ambil istilah tu jadi bahasa kita lah, sains. Sampai sekarang kita pakai sains lah. Di Indonesia bukan tahun 58. Itu sebab dia punya fakultas dia masih kekal Fakultas Ilmu Pengetahuan. Dia hanya mengambil SAINS ini hanya tahun 70-an. Apabila sarjana mereka berinteraksi dengan kita dalam usaha untuk menyamakan istilah tahun 70-an. Dan akhirnya dia juga menerima, tapi tidak sepopular macam kita lah. Tak sepopular macam kita sebab dia ilmu pengetahuan tu begitu mantap. Jadi itu dia bezanya ilmu dengan pengetahuan lain-lain. Dia mesti syarat dengan nilai-nilai Islam. Baik. Syed Hussein Nas malah mengatakan bahawa sains ini memang tidak layak dipanggil ilmu. Sains barat baru ni lah. Sains yang lama dulu masih ada unsur-unsur agamanya. Tapi sains sekarang boleh katakan kosong. Malah tak boleh kita masuk pun. Tak boleh kita tafsir bahawa pengetahuan sains sekarang ni ada unsur-unsur keagamaan. Tak kira agama apa. Kalau kita nak terbit dalam jurnal lah. Kalau syarahan macam ni tak apa. Kalau nak terbit dalam jurnal, kita ada bagi tafsiran baru ke tentang sesuatu teori yang ada berbau keagamaan akan ditolak. Atau dia suruh conteng. Buang ini kata dia. And, ini pengalaman saya sendiri lah. Saya dah cuba buat ini. Baik. Hasan Ahmad, pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, mengkaji epistemologi Melayu. Maknanya bagaimana Melayu berfikir, bagaimana Melayu menerbitkan pengetahuan. Tapi kajian dia berdasar kepada pantun dan peribahasa. Tidak berdasar pada astronomi dan sebagainya lah. Tapi kesimpulannya menarik.
berdasar kepada pantun dan peribahasa itu, dia mengatakan bahawa orang-orang Melayu dulu berkarya berasaskan kepada falsafah yang saya terjemah ni, nyatawanisme. Nyatawanisme ni realism. Real tu nyata. Jadi fahaman bahawa semua benda yang dibincang dalam ilmu tu ialah benda-benda yang nyata, tak boleh khayal-khayal. Mesti benda nyata. Maknanya kalau nak buat cerapan akan nampak benda itu. Kan? Jadi itu sebab falsafah ni sudah ada zaman Yunani lagi. Zaman Yunani dulu kan dia kata benda ni dipanggil form. Form and idea. Itu terjemahan Inggeris lah. Semua benda ni sama ada form atau idea. Idea tu boleh abstrak lah. Tapi form mesti bentuk yang boleh nampak, boleh pegang dan sebagainya. Itu dia nyata. Jadi dia kata ilmu Melayu ni mesti nyata, berasal kepada nyatawanisme dan juga kepada gagasan, idea tadi. Pada idea. Maknanya boleh dia abstrak lah. Walaupun tak nampak abstrak. Jadi idealism, istilah Inggerisnya saya terjemah sebagai sama ada ideawanisme atau gagasanisme. Bukan itu saja, bukan dua itu saja bercantum, tapi yang menariknya dia kata ada unsur-unsur tasawuf dalam itu. Unsur-unsur tasawuf. Aspek apa? Aspek kalau dalam bidang tasawuf ni dipanggil wujdan. Kalau bahasa Melayu, bahasa Inggeris dipanggil intuition. Atau dalam bahasa Melayu kalau tengok kamus Winstead, intuition ni ialah gerak hati. Maknanya bukan berasas kepada cerapan ke apa, tapi hati mengajak sarjana itu untuk kata macam tu. Jadi gerak hati ini penting. Intuition itu penting dalam ilmu-ilmu Melayu lah. Jadi gabungan antara nyatawanisme dengan gagasanisme dan wujdanisme atau gerak hatisme ini menjadi ilmu Melayu lah. Tapi saya belum dapat ini. Kalau bila saya baca beberapa kali dan dalam bidang astronomi, saya belum dapat mengakui adanya gabungan tiga falsafah ini dalam ilmu astronomi kosmologi Melayu. Baik, selanjutnya apa dia aspek epistemologi ini? Aspek apa saya kata tadi, falsafah ini boleh kita lihat ada aspek epistemologi. Itu tabingi ilmu. Tabingi ilmu. Jadi tabingi ilmu ini datang daripada bagaimana ilmu itu wujud, bagaimana ilmu itu datang, epistemologi. Jadi yang saya nampak jelas daripada 4 manuskrip yang saya telah itu, satu daripada aspek epistemologi Melayunya ialah isu yang disebut oleh Aqaid dalam kitab Aqaid An-Nasafi itu yang atas sebut dalam kitab tu, dalam terjemahan kitab tu ada menyebut sumber-sumber ilmu. Sumber-sumber ilmu. Sumber-sumber ilmu ni ada 4, ada 3, 4, ada 4. Ini betul-betul sumber ilmu. Tadilah, maknanya kalau kita kaji, yang pertama sekali tentu sekali panca indera, cerapan. Ini memang 90% ilmu sains barat itu berasal kepada cerapan. Panca indera. Cerapan bagaimana guna panca indera. Yang kedua,
akal. Akal ni kalau dalam bahasa di barat, bahasa Inggeris panggil intelek. Yang ketiga, maknanya tadi guna cerapan, setengah ilmu datang menerusi intelek, akal saja. Jadi benda ni tak semestinya berdasar kepada cerapan. Yang ketiga, menerusi ilham, dipanggil ilham. Biasa kita kata kalau sebut ilham ni di sekolah dulu, sebut ilham maknanya sastrawan aja. Dia mendapat ilham untuk nak karang novel atau sajak. Tak betul. Ilham ni amat banyak digunakan oleh ahli sains. Kalau nak dalam sekarang lah, ahli sains. Malah cara ahli sains mendapat idea pun memang sama dengan penyajak nak dapat atau novelis nak dapat idea. Mana dia pergi tempat yang sunyi dan tempat yang cantik-cantik, macam-macam. Ilham bahasa Melayu. Ilham bahasa Melayu. Ilham ni bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Yang keempat, ini yang saya nak bincang sikit di sini. Yang keempat dia kata satu daripada sumber ilmu ialah khabar sadiq. Khabar sadiq. Khabar sadiq ini sebenarnya asalnya ada dua je. Khabar yang benar lah. Sadiq ni kan benar. Khabar yang benar maknanya berita yang benar. Berita yang benar ni membawa ilmu. Asalnya berita dari mana ni? Mestilah berita daripada Tuhan. Kalau berita daripada WhatsApp tak boleh percayalah. Tapi yang maksud sini ialah daripada Al-Quran dan hadis. Khabar sadiq. Al-Quran dan hadis. Jadi tapi orang Melayu dia pergi satu langkah lagi. Kalau saya tengok dalam manuskrip lah. Dia bukan saja ambil khabar daripada fahaman dia tentang Al-Quran dan juga hadis. Malah satu daripada manuskrip yang saya baca tadi, 1000 masalah itu. Jadi saya dah sebutkan, satu daripada sumber yang saya baca tu, kitab yang nama dia 1000 masalah. Itu ialah sebuah hadis. Mengikut tulisan itulah. Sebuah hadis, soal jawab seorang pendeta Yahudi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu taraf dia apa. Adakah taraf hadis sahih atau ada dhaif ke atau antara itu. Sahih dengan dhaif ni banyak kelas dia lagi. Tapi saya tak jumpa lah. Tidak berusaha kuat pun nak cari. Sepatutnya ini satu penyelidikan. Cari penyelidikan betul ke hadis tu hadis sahih. Panjang. 200 soalan hadis yang begitu panjang. So, tanya, Nabi jawab. Pendeta ni tanya, Nabi jawab. Kononnya macam tu lah. Tapi saya akan tengok lagi. Jadi itu satu. Tapi ada yang satu langkah lagi yang lebih teruk ni. Pada saya teruk lah. Khabar sadiq. Dari khabar sadiq daripada kalau kita sekarang maknanya rujukan lah. Rujukan yang kita pakai. Itu kita percaya sepenuhnya. Rujukan daripada ulama besar. Daripada ulama-ulama yang besar. Iaitu pengarang tu percaya sepenuhnya. Tidak ada ulasan apa-apa daripada itu. Jadi itu tahap dia macam khabar sadiq lah. Ini boleh katakan Melayu punya lah. Kan? Itu sebab sekarang pun kita dengar. 15 minit lagi. Alamak, nak habis. Tak ada soal jawab ni. Nanti okey. Jadi masa dah nak habis nanti saya rompan. Jadi itu khabar sadiq ini satu daripadanya. Yang kedua falsafah seterusnya ialah isu-isu metafizik. Jadi metafizik dalam manuskrip itu cukup banyak.
yang merangkumi benda-benda gaib, benda-benda mistik cukup banyak dalam manuskrip itu. Apa Ustaz? Dia paparkan mungkin. Cuba untuk Yang ketiga, tauhid. Ini kan satu isu besar. Ilmu Islam ini, itu Melayu ini pada zaman menggunakan Jawi ini, dia menghayati tauhid. Jadi ilmu-ilmunya mesti memenuhi tauhid. Tapi malangnya lagi sekali dalam tulisan-tulisan yang saya rujuk 4 jenis manuskrip itu, tauhidnya tidak sepenuh, dicampur aduk dengan kepercayaan sebelum Islam lah. Nah, ini dah jadi kebudayaan Melayu macam tu. Jadi di kalangan sarjana pun masih berpegang kepada itu. Jadi misalnya ditambah-tambah tentang teori Nur Muhammad. Nur Muhammad ini satu teori yang hebat tentang asal usul kejadian alam semesta. Sebenarnya Nur Muhammad dah jadi satu daripada warisan ilmu Melayu sebab dia ada buku karangan orang Melayu asli, tak tahu pengarangnya apa. Dia macam hikayat lah. Jadi hikayat Nur Muhammad. Nama buku pun Hikayat Nur Muhammad. Ya, dalam tu penuh dengan cerita asal usul kosmologi ini. Jadi Hikayat Nur Muhammad ini banyak versi dia. Mengikut kajian orang sastra lah yang saya baca. Yang tertuanya tarikh dia 1668. Lama. 1668. Dah ada teori kosmologi Melayu. Zaman itulah. Berapa sedikit 1668. Itu yang tertua. Dan yang saya kata Melayu ni menambah ni menyebabkan kurangnya tauhid. Dia tambah lagi dalam tu. Dia buat tafsir dia lah, campur dengan Hindu Buddha ni. Cuma satu. Tapi satu lagi dia menghukum. Ini saya rasa bahaya lah. Dia menghukum ini. Dia kata dalam Hikayat Muhammad ni, saya petik kajian Noriah. Bukan Noriah linguistik tu, ini Noriah lain. Bukan Noriah Taslim, bukan Noriah lain. Dia kata penulis Hikayat Nur Muhammad versi itu, dia kata barang siapa ada ia, ni betul-betul saya petik ni. Barang siapa ada, ini bahasa Melayu lama, barang siapa ada ia membaca akan dia pada tiap-tiap malam atau tiap-tiap hari, membaca di sini baca Hikayat Nur Muhammad. Barang siapa baca hikayat ini tiap-tiap hari, maka pahalanya seperti orang mati syahid. Punya hebat ditambahnya. Jadi itu contoh tauhidisme ni tak begitu dipatuhi lah. Okey. Lagi ada yang nak paparkan. nak paparkan. Ya. Boleh paparkan lampiran 1 sampai kepada Araniri punya. Boleh nampak sini? Dia akan nampak. Kat sini dia. Ada. Satu dengan Dia tak ada file dia. tak ada. Tak ada. Tahu juga. Saya nak 1 dengan 3 ni. Tak apa. Dalam makalah saya itu ada rajah model alam semesta lah di beberapa tingkat. Zaman sebelum Kristian,
zaman Kristian, zaman Hindu Buddha, kemudian zaman Islam dan seterusnya. Tapi tak apa, tak dapat. Jadi yang seterusnya saya nak bincang sikit tentang pensua acuan, maknanya pemeribumian lah ilmu ni. Kalau di Barat, ini berlaku bila Kristian masuk. Dia mengkristiankan ilmu itu pada abad ke-14. Itu ada. Itu dia. Ini Barat abad ke-14. Dante nama dia. Dia mengkristiankan cuba tunjuk yang raja satu ni sebelum Kristian. Ni. Ini dia. Ini yang dia daripada Yunani lah, tapi dihayati di Eropah sehingga abad ke-14. Jadi yang ini model alam semesta yang ada dewa-dewi apa semua lah. Dia ada dewa. Dia ada tempat kediaman dewa apa semua ada lah. Model bila datang dia mengkristiankan yang ini, dia gantikan dewa tu dengan konsep malaikat apa semua lah. Dalam Kristian lah. Dikristiankan. Ada syurga neraka lah. Baik. Jadi dalam tamadun Melayu, benda ni berlaku bukan daripada tamadun, bukan pengislaman kosmologi Hindu. Kosmologi Yunani ni. Kita berbeza. Kita mengislamkan kosmologi Hindu Buddha. Jadi kalau dapat tunjukkan 6 lampiran 6. Lampiran 6. Jelas ada ke dalam Tak tahu dulu dia dapat ke tidak. tak proses lukis dan Dalam tu ada lukis. Tapi tak jelas saja. Mana? Tak nampak ya. Saya itu tak bukan. Dia 6. Ada nampak? Ni tak berapa nampak. Ini sebenarnya Hindu Buddha. Sampai diislamkan lampiran 7. Lampiran 7 diislamkan. Tunjuk lampiran 7. Jadi dalam pengislaman awal Melayu ni di apa tu tak nampak. Lagi itu masih 6. 7. Tak ada. selepas tu ada Iman. Tak ada, tak apa. Jadi diislamkan alam semesta Hindu Buddha ini dipanggil alam gaib lagi gaib. Ada 7 petala. Ya itu dia. Yang nampak jelas alam tu tengok 7/4. Ada 7 petala langit. Itu dia. Ini pengislaman pertama kosmologi Hindu Buddha yang dibuat oleh tak tahu siapa, nama tak ada. Ini sebenarnya saya yang buat, tapi setelah membaca karya Nakula ni, dia dapat sumber dari mana tak tahu. Ini kontroversi lah, dia dapat sumber. Dia tulis banyak, saya cuba modelkan secara geometri, ini yang saya dapat. Okey. Kemudian cuba 8. Lampiran 8. Itu. Ini pengislaman
pengislaman yang kedua. Tadi yang peringkat pertama, unsur Hindu, Buddha ada kan. Yang ini langsung tak ada. Ini daripada tamadun Islam. Yang dulu tu diabaikan. Diambil daripada tamadun Islam. Dan rajah selanjutnya, pusat alam semesta ini ialah Bukit Kaf nama dia. Ini dalam karya Araneri. Dalam karya Araneri itu. Ini saya yang lukis. Saya bayangkan dia alam semestanya di pusat dia Kaf. Bukit Kaf ada, kemudian ada 7 lapis langit. Langit juga. Tapi ini langit alam besar. Kaf bukan Semeru. Asam itu dulu boleh kita tafsirkan pengaruh Semeru. Jadi ini maknanya pengislaman kedua oleh Araneri ini dia masih bercampur dengan Hindu Buddha tapi amat sedikit. Jadi saya cuba nak bahawa pengislaman ini berlaku. Tolong mute. Berlaku dengan hebatnya. Macam mana dia? Tinggal. Oh, tak ada yang dah. Okey, jadi pengislaman ilmu kita berhenti untuk beberapa kurun. bila kita berhenti, inilah yang terakhir. Araneri dah buat tahun 1639. British masuk lah. 1639 Belanda masuk. 1630 Belanda bertapak di 1630. Spanyol pun dah masuk. Jadi kita pun dah tak menumpukan kepada pengislaman astronomi ini. Jadi masuk sains langsung kita tenggelam lah. Apa kita kata? Lemas setelah dia. Jadi semua betul lah, tak payah Islamkan. Sampai sekarang. Sampai tahun 1982 baru datang seorang kata perlunya mengislamkan ilmu ini. Ismail Faruqi. Ya, Ismail Faruqi. Jadi tahun 82. Jadi mana 300 tahun lebih kita tak kisah pada ilmu ini. Baik, okey, akhir sekali, semua yang saya cerita ni berdasar kepada penulisan abad ke-17, ke-18. Lepas itu, saya tak jumpa lah lagi karya-karya astronomi dengan kosmologi ini. Tapi walaupun saya belum jumpa lagi, saya lompat, saya berdasar kepada pengalaman saya mengimpikan falsafah astronomi kosmologi dalam bahasa Melayu sekarang. Jadi saya mengusulkan dalam muka surat terakhir makalah saya itu falsafah idaman astronomi kosmologi berbahasa Melayu. Apa yang perlu, yang pertama sekali, ilmu ni tidak boleh bersifat pasti kerana pengaruh agama Islam mengajar demikian, dan juga teori kuantum sendiri mengatakan bahawa ilmu ini tak boleh kata pasti, tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya ilmu barat itu pasti. Sekarang ilmu barat pun dah tak pasti. Cuma model ketakpastiannya itu yang masih kita perlu baiki. Apa maksud tak pasti? Jadi saya mengidamkan supaya kita bina sistem logik yang baru sehingga masuk konsep ketakpastian Melayu Islam ini, iaitu yang telah saya kembangkan sedikit sebanyak, yang saya panggil mantik moga-moga. Kita selalu cakap moga-moga
Moga-moga diberkati Allah, insya-Allah. Semua ini logik yang tak pasti. Terbina itu. Future logic. Dan mantik itulah yang kita nak gunakan dalam ilmu kosmologi baru nanti. Kerana ilmu kosmologi barat sekarang ini berdasar kepada teori Einstein dan juga teori kuantum. Yang dua-dua ini banyak kelemahan dia. Dan saya telah kumpul segala kelemahan dia ini dalam buku saya, kritikan teori kenisbian dan teori kuantum. Siapa yang belum melihat lagi boleh tengok itu. Saya dah kumpul kelemahan-kelemahan dia. Jadi memerlukan pemikiran baru tentang teori itu yang memasukkan mantik yang baru ini. Yang keduanya, sekarang ini semua ilmu dalam mekanik kuantum dan dalam teori kenisbian ini, segala hukum dalam tu boleh diterbitkan dengan mengandaikan satu aksiom yang besar dalam bidang ini. Dia kata semua hukum ini terbit daripada mengoptimumkan benda. Optimumkan benda. Maknanya kita kena cari satu benda yang kita panggil tindakan. Benda ni sudah dapat untuk teori Newton sudah dapat, teori Einstein sudah dapat, teori kuantum hampir-hampir dapat. Saya ada bagi sumbangan dalam itu. Tapi tak sepenuhnya dapat. Saya rasa kita tak dapat atau seluruh dunia tak dapat kerana teori kuantum itu sendiri tak berapa betul. Yang keduanya, saya mengharapkan optimum ini boleh diganti dengan konsep Islam. Optimum ini tidak Islam. Optimum ini ekstrim. Jadi kalau kita dapat ganti hukum-hukum astronomi, kosmologi dengan satu falsafah bukan berasas kepada optimum, tapi yang saya dah buat pun sedikit sebanyak berasas kepada wusta. Wusta ni yang dalam Quran selalu terjemah sebagai sederhana. Tapi Hamka tak terjemah sederhana. Sebab bahasa Indonesia sederhana lain mana dia. Biasa-biasa. Dia terjemah adil. Wusta ini adil. Jadi baguslah. Maknanya optimum tak adil. Yang adilnya wusta. Cuma kita biasa kata itu tak optimum, mana tak bagus. Sekarang kita nak kata itu tak wusta. Jadi kena bina matematik wusta dulu sebanyak mungkin. Lepas tu kita boleh gantikan optimumisme ini dengan wustaisme. Titik pelana bukan optimum. Semua sesuatu benda yang dikatakan terbaik kerana optimum, kita nak ganti kerana wusta. Itu lebih dekat daripada Islam. Jadi itu sebahagian kecil sebenarnya impian saya. Terima kasih. Terima kasih, Mani. Okey, saya buka dulu pertanyaan terus daripada hadirin yang ada dalam pembentangan ini. Boleh dipersilakan angkat tangan dan kemudian bertanya. Sebelum saya bacakan soalan yang bertulis. Ada tulis. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan diri dan tanya ya. Okey, pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur dan juga profesor kerana pembentangan sebentar tadi. Nama saya Arif Subhan Arman dan saya seorang pembantu penyelidik di ISTEC IIUM. Arif. Saya memang cukup berminat dengan falsafah dan belajar falsafah di Australia beberapa tahun lepas. Cumanya mungkin antara konsep yang telah dikemukakan sebentar tadi ada yang saya kurang faham, itu yang saya tanya dalam chat box. Tapi Prof, persoalan saya sebenarnya mengenai sains dan kalau di barat tu kan caranya orang kata sains tu mungkin scientism, di mana kepercayaan kepada Tuhan
Ganti dengan kepercayaan kepada sains. Yang bagi saya sebenarnya menunjukkan bahawa pengaruh faith itu sebenarnya kepada eksperimen, kepada rationality. Dan adakah perkara ini menggantikan satu Godhead atau lambang ketuhanan? Itu persoalan saya, Prof. Terima kasih sekali lagi. Soalan kedua boleh, Prof? Kita kumpulkan soalan boleh? Boleh. 3 soalan saya kumpulkan. Saya Fauzan daripada UIA. Saya ni kebimbangan, mungkin kebimbangan saya ni tidak berasas mungkin. Tapi persoalan saya, bila kita terjemahkan Melayu ni kena pengaruh Sanskrit, pengaruh Hindu. Adakah macam for example Wusta tadi, adakah apa pengaruh ideologi Hindu itu termasuk ke dalam ideologi bahasa Melayu? Saya kalau kita pengaruh bahasa Arab itu ataupun nilai-nilai Islam itu saya tidak bimbang. Tapi kalau kita terlampau terikut-ikut Sanskrit, jadi kita takut macam dewa-dewa gitu ataupun jadi kan. Jadi itu kawan mungkin kebimbangan saya ini tidak berasas. Jadi itu persoalan saya. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi soalan sebelum Prof jawab. Abu Ruah nak tanya. Okey. Abu Ruah kena unmute. Unmute YB. YB nak tanya. Kena unmute YB, kena unmute. YB kena unmute. Tak dengar. Okeylah. Ada tak? Boleh? Ada? Sila. Ya, saya nak bawa isu yang sentuh cara dasar saja oleh Prof tadi tentang konsep ghaib. Ghaib. Jadi ghaib ni dalam kita punya epistemologi atau cara kita belajar, kita lihat ni ghaib ni satu benda yang tak boleh disoal. Benda yang tak boleh ditanggap oleh akal, tak boleh dikira oleh apa-apa ilmu, hanya Allah yang tahu. Itu yang, dan apabila begitu maknanya kita kehilangan peluang untuk menggunakan hujah-hujah falsafah, sains, teknologi untuk menggarap perkara ini dan untuk mengapresiasi kehebatan Allah SWT dan kebesaran Allah. Pertama jadi bila saya kata ghaib, isu ghaib ni benda yang tak dapat dijaga oleh akal. Tapi sebenarnya ghaib ni benda yang kalau kita tengok di sains membantu kita. Sains membantu untuk kita memahami ghaib kerana dikatakan luasnya arash, banding dengan cincin, dengan kursi, dengan barang basi dinyatakan hebat dalam Al-Quran dan hadis. Yang keduanya adalah isu yang berkaitan dengan dimensi. Dimensi contohnya bila kita menggunakan sains, kita mengatakan benda itu boleh ditanggap dengan satu pengetahuan. Bila kita guna ukuran kepada agama, jangan tanya, tak boleh. Allah tahu. Berserat Allah. Contohnya kita kata sains alam. Apa? Sains alam. Alam ni ada saiz besar. Setelah hari ini ada kiraan mengatakan bahawa sains alam ni katanya mengembang, still expanding pada kadar 5% setiap 1 bilion tahun. Lepas tu dia punya saiz ni adalah 80 bilion light years. Itu besar dia. Kalau assume dia elliptical, yang 80 billion tu yang ke atas yang melebar. Okey, jadi kalau kita guna ilmu ini, kita berdepan dengan satu masalah iaitu seolah-olah Islam tak benarkan kita fikir. Benda ghaib tak boleh dipikir, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kita gunakan sains, dia ada validitinya untuk kita berbincang ghaib. Jadi bagaimana perkara ini boleh kita ketekkan dalam konteks menjelaskan beberapa rujukan yang Prof cakap tadi tentang alam semesta dan sebagainya. Kalau dari perspektif orang normal, dia kata benda tak wujud, yang wujudannya model, mathematical model atau calculation. Tapi dari sisi yang lain, dia kata ada kegunaannya kerana kita boleh melihat benda itu adalah satu ukuran baik. Kerana ada orang
saya hampir cenderung mengatakan bahawa formula sains boleh digunakan untuk membincangan tentang kehebatan Allah dan sains alam dan sebagainya. Untuk pencerahan. Terima kasih. Prof jawab 3 soalan ni dulu. Baik, terima kasih. Soalan kepada Arif tadi, saintism. Ini dia kira sebagai, pada saya lah, ini memang kejayaan besar sains di barat lah. Maknanya lupakan kepada kepercayaan kepada agama. Tak kira lah agama apa. Tapi kita mesti percaya kepada sains yang menggunakan cerapan. Kalau zaman Galileo dulu, Galileo orang mula-mula cakap bahawa kita ada 2 kebenaran. Satu kebenaran sains berasas kepada cerapan. Yang kedua kebenaran Bible. Tapi saintism ni telah mematikan kebenaran Bible tu. Tapi yang saya agak rasa tekilan juga, sebenarnya semacam saintism ni sudah pun ada dalam komuniti Islam juga, terutama golongan yang mengkaji sains menerusi Al-Quran. Mereka bertujuan mengkaji Al-Quran untuk membuktikan bahawa sains moden ini sudah ada dalam Al-Quran. Segala-galanya. Sudah ada. Cuma orang Islam, ya. Maknanya kiranya orang sebegini menjadikan Al-Quran itu sebagai yang kedua, jadi secara tak langsung Al-Quran tu terutama yang tak berapa biasa dengan Al-Quran, kan, menganggap bahawa kalau gitu Al-Quran ni tak penting. Sains juga yang boleh menentukan kebenarannya. Cuma Al-Quran ni boleh digunakan sebagai sumber yang kedua. Satu kaedah untuk mengesahkan penemuan sains. Jadi itu pada saya unsur saintism. Unsur itu. Jadi saya harap mereka yang saya selalu komen ini sebenarnya, yang Saudin Sardar kata ini orang ni istilah dia? Lupa pula istilah dia. Bukalism? Bukan. Maris Bukalism? Bukan. Bukalism. Ya. Saudin Sardar kata bukalism. Berdasar pada Bukhil, orang yang mempopularkan bukti sains, penemuan sains itu ada dalam Quran. Jadi sekarang agak popular. Buku-buku yang membuat macam ni cukup laku. Dapat hadiah besar dan sebagainya. Membuktikan kebenaran. Pada dia terbaliklah. Dia kata ini membuktikan kebenaran Islam. Maknanya sudah ada abad ke berapa Islam. Qurannya abad ke-6 lagi, ke-7. Abad ke-7 dah ada lah. Maknanya segala sains, teori kenisbian, teori kuantum, semua dah ada abad ke-7. Jadi sains ni tak guna. Itu kumpulan yang menaja benda ni lah. Tapi kesan dia sebaliknya pada saya. Kesannya saintism kepada orang awam. Okey. Yang kedua, Saudara Fauzan tadi tentang terjemahan ke dalam bahasa Melayu, istilah-istilah ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu memang sebelum Islam masuk penuh dengan Sanskrit, betul, dan masih lagi banyak, cuma belum ada saya jumpa kajian berapa peratus Sanskrit sekarang, berapa peratus bahasa Inggeris dan bahasa Arab. 3 ni mungkin boleh dikaji berapa peratus, tapi saya jangka masih banyak bahasa Arab. Bahasa Sanskrit pun dah banyak makin hilang. Saya jangka, hipotesis saya, banyak bahasa Arab daripada Sanskrit. Bahasa Inggeris kita rasa makin banyak lah. Tapi istilah saya wusta ni sebenarnya bahasa Arab, bukan bahasa Sanskrit. Bunyi macam wasatiyah, daripada wasatiyah. Saya dah bincang dengan ustaz jugalah, nak pakai wasatiyah ke, nak pakai wusta ke, dan beberapa kata terbitan daripada situ.
Saya berhujah saya nak pakai yang pendek kerana mudah. Kalau wusta ni, saya boleh kata pewustaan, kewustaan. Kan itu penting tu. Kerana kita ada, kalau yang satu lagi tu, mazhab satu lagi, optimum, pengoptimuman, keoptimuman. Ada. Mengoptimumkan. Jadi kalau saya ambil wusta, soalan SPM besok jadi mengustakan fungsi lah. Tidak mengoptimumkan fungsi. Jadi akhirnya dia kata, boleh juga, wusta boleh. Tak ada masalah. Wusta. Jadi wusta ni memang masalah. Model matematiknya apa? Kita dah selalu dengar lah. Ceramah-ceramah wusta ni bagus. Tapi untuk mengangkat menjadi sebuah ilmu yang boleh dipakai dalam astronomi dan sebagainya, kita kena ada matematiknya, wusta. Ekonomi terutamanya. Ekonomi kan ditarif sebagai mengagih harta benda negara secara optimum. Sekarang kita nak ganti secara wusta. Jadi matematik wusta ni kena bina sebanyak matematik optimum. Jadi tak timbullah takut penyeleweng ke apa ke, tak sebab wusta ni pun memang boleh dibahaskan apa makna dia macam-macam dan kita boleh modelkan. Matematik masih terbuka nak model macam mana. Model saya wusta ni sudah ada, tapi kalau tak setuju dengan model tu boleh buat model lain. Makna wusta belum diuji. Kemudian kita ujilah dalam ekonomi macam mana. Kalau kita mewustakan benda, adakah hasilnya lebih baik daripada mengoptimumkan benda? Kalau tak dapati kurang, maknanya model wusta kita tak bagus. Itu je. Bukan makna ayat Quran itu salah. Kan? Kita mempertahankan ayat Quran lah. Ayat Quran kata benda yang terbaik ialah yang wusta. Jadi model wusta itu penting. Baik, yang ketiga, ini susah. Memang YB susah yang ini. Saya pun selalu soal diri saya, kenapa kita saya selalu kritik manuskrip Melayu tentang astronomi ni dan kosmologi ni. Banyak benda yang gaib dan mistik yang susah nak dipertahankan. Jadi misalnya yang terkenal kan, dunia ni di atas kepala lembu. Tanduk lembu. Lembu ni ada 40,000 tanduk. Setiap tanduk ada 40,000 tanduk kecil lagi. Jadi itu bukan Islam lah. Itu saya kata tadi, tauhidnya tak ada lah. Tapi ada dalam Araniri. Bukan Araniri saja. Dalam 4 manuskrip yang saya baca tu ada. Dan ada di Eropah. Bukan kerana Melayu saja. Ini sebenarnya zaman mitos. Zaman mitos. Jadi gaib di sini, sedangkan ajaran Islam kita kena wajib percaya kepada alam gaib. Tapi gaib macam mana yang kita mesti wajib percaya? Alam malaikat mesti percaya, alam jin mesti percaya. Wajib percaya. Tapi gaib yang macam mana yang Islam tegah? Saya rasa yang tadi satu daripadanya. Kemudian gaib yang tentang astrologi, dalam Quran kata tak boleh. Untung nasib ini haram. Jadi itu benda gaib juga. Macam mana boleh kalau orang tu beranak dengan bintang ni, nasib dia gini. Ya, itu alam gaib. Orang dulu amat percaya. Bukan Melayu saja, seluruh dunia. Orang Inggeris sampai sekarang pun percaya kan. Kita pun dulu keluarlah utusan Malaysia tiap hari kan. Ya ke? Tiap hari ada bintang Aries. Beranak Aries ni gini nasib dia. Ada tiap hari ada. Sekarang tak tahulah, tak beli dah utusan Malaysia pun. Kan? Jadi maknanya begitu mantap kepercayaan kepada alam gaib. Tapi memang satu perkara yang susah nak jawab, kenapa alam gaib ni wajib kita percaya, tapi pada masa yang sama ada unsur-unsur gaib yang haram kita percaya. Jadi kebanyakan yang saya tegur daripada manuskrip ni, yang pada saya gaib tu bukan gaib yang dalam Quran tu. Gaib lain, gaib Hindu dengan Buddha. Jadi sama juga dengan isu sains alam tadi lah. Adakah sains membantu kita memahami? Oh, ya, itu yang soalan kedua tu. Ya, Adakah benda-benda gaib ini boleh membantu
dalam sains yang paling hebat dibicarakan sekarang ialah tentang kesedaran atau keinsafan, consciousness. Pada barat sekarang itu dia punca segala ilmu, datang daripada consciousness, pada keinsafan. Dan ini dianggap sebahagian daripada metafizik. Mana alam gaib lah. Jadi ada ahli astronomi, kosmologi yang sudah pun mematematikkan maksud gaib macam ini. Gaib macam ini ialah benda tu masih lagi boleh terbitkan hasilnya, tapi bukan menerusi cerapan. Tadilah menerusi hati. Dan tidak menerusi matematik. Kalau menerusi matematik boleh juga, tapi tak ada formula. Selagi benda tu ada formula, dia bukan metafizik. Itu yang dibuat oleh sarjana dalam mekanik kuantum. Nama dia Penrose. Dapat Nobel Prize. Jadi dia Saya tambah sikit boleh? Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak bagi kita, kalau kita buat cerita biasa je, kita pakai macam ukuran dunia, sains, kita kata Rasulullah SAW dia telah di Isra Mi'raj kan? Tak ada masalah. Mi'raj tu rasanya jauh. Jadi katalah Abu Bakar kan, dia bangun pagi je Rasulullah tak jumpa. Dia kata Rasulullah diangkat daripada Masjidil Haram. Maka tunggu. Dia tua tak balik-balik Rasulullah. Lepas tu anak dia pula tunggu, cucu dia tunggu sampai hari dah berapa generasi Abu Bakar tak balik lagi. Dia tunggu lagi 10 generasi, 1 generasi, 200 generasi, 1 juta generasi tak balik. Sebab apa? Sebab jauh. Rasulullah pergi jauh, dia tak balik. Jadi tapi kenapa kita tak boleh tunggu sejauh tu? Sebab kita punya dimensi ni dijadikan oleh Rasulullah terhad pada umur 80 tahun, 90 tahun. Sedangkan nak ke sana tu dia memakan masa yang sangat panjang. Mungkin 2 bilion tahun, 1 bilion tahun. Ya. Lepas tu Tahun cahaya. Tahun cahaya. Tahun Kalau ni kita pakai dia punya speed dia pergilah, Rasulullah pergi mungkin dengan kelajuan 8 kali atau 80 kali atau 100 kali kelajuan cahaya. Dia punya borak-borak. Iyalah, dia setakat ini orang merasionalkan Isra Mi'raj ni menggunakan tahun cahaya lah. Dan mengandaikan tempat-tempat Nabi pergi tu ialah alam semesta yang ahli sains tahu. Itu masalah dia. Boleh jadi dia pergi tempat alam semesta yang ahli sains sekarang tak tahu. Jadi tak boleh guna sukat dengan tahun cahaya. Lagipun sains moden ini pun mengatakan alam semesta ni yang boleh menembusi cahaya hanya 5% saja. 5% saja. 95% lagi dipanggil jirim gelap. Jirim gelap. Maknanya kita tak tahu. Tahu ada ke tak boleh. Tak boleh kerana dia tak merespons kepada cahaya. Benda-benda ni kita tahu menerusi cahaya. Kita tembak cahaya, dia akan balik. Berapa jauh benda tu kita boleh tahu. Tapi jirim gelap ni 95% di alam semesta ni tak tahu. Ini yang menyebabkan setengah ahli kosmologi ni give up lah. Nak buat apa? Kaji benda yang hanya 5% saja. 95% kaji. Tapi saya rasa Islam juga suruh mengkaji. Tak maknanya kita boleh tahu. Tidak ada physical law yang apply pada benda-benda yang beyond distance yang jauh nak. Tak boleh. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Semua teori gelap ni belum ada. Tak tahu apa. Itu sebab dia panggil gelap. dark matter Dark matter. Okey, saya bacakan satu soalan kepada Prof daripada hadirin. Adakah Wusda sama dengan Zenit, Nadir dan Apex? Apa dia? Adakah Wusda sama Zenit dengan Zenit, Nadir dan Apex? jauh sekali. Ini kata-kata popular. Itu istilah Inggeris ni kan. Tapi Apex adalah yang tinggi. Itu lebih dekat kepada optimum. Kalau Apex tu memang optimum. Tapi kalau Nadir tu pun, kalau ternadir optimum lah.
Oh. Nadir bukan maksud terasing. Terasing ya. Kalau terasing maknanya optimum. Boleh bertanya soalan? Okey, silakan. Siapa tu? Assalamualaikum Prof. Saya Rosmaini daripada Ampang, seorang pekaji amatur dalam ilmu falak, astrologi dan kosmologi. Saya nak tanya pandangan Prof tentang astrofizik moden, boleh tak ia merangkaikan kosmologi sufi seperti dalam manuskrip Mahalus Sufi Tabat 7 yang Prof kata Nur Muhammad. Nur Muhammad. Okey. Boleh tak astrofizik moden merangkaikan kosmologi sufi? Nur Muhammad. Dan sedikit saya punya tadi soalan. Yang kedua ni saya nak yang Prof katakan tadi tentang berkaitan tentang penciptaan bumi ni pada tanduk kerbau tu. Tanduk kerbau. Saya bahagian astrologi. Cuma kita tengok ada hadis berkaitan dengan penciptaan bumi ni di tanduk kerbau ni. Kita kalau tengok dalam buruj, dia tu berada di atas buruj Al-Saw. Taurus. Dan hadis yang tu ada kata Israeliat, di bawah pada Taurus tu ada ikan. Ikan tu kita tengok dalam astrologi dia settle. Mungkin sedikit Prof boleh bagi pandangan sikit. Assalamualaikum. Ini betul-betul ini betul-betul alam gaib lah. Sebenarnya dalam berkenaan dengan lembu jaga bumi ni, tanduk apa semua ni, dalam manuskrip yang saya tadi yang soalan 1000 masalah tu, kalau kita percaya itu hadis, sebab dia kata itu hadis, kalau kita percaya itu hadis sahih, memang menjadi masalah lah. Kita nak rasional tu macam mana. Setakat ini saya anggap itu hadis itu bukan hadis sahih lah. Yang apa nama bumi bukan burus. Tak kira lah pokoknya. Melainkan kita terjemahkan, ditafsirkan pula lah lembu ke apa dia. Ia ada dalam constellation Buruj. Iyalah. Ialah kita tafsir kan, tapi semua terjemahan Jawi setakat ini semua lembu. Bukan kerbau. Kerbau pun ada. Maknanya dia terjemah daripada yang dalam bahasa Arab tu. Yang bahasa Arab kata dia terjemah. Yang setakat ini yang saya nampak terjemahan dia memang lembu. Ar-Raniri lembu. Kerbau, bukan lembu lah, kerbau. Yang dalam 1000 masalah itu pun kerbau. Hindu Buddha. Jadi kerbau ni itu dalam di Eropah pun ada percayaan macam tu, di India pun ada. Banyak tamadun lah pokoknya percaya benda tu. Bukan Melayu sajalah. Jadi kalau nak juga pakai tu kena tafsir semula lah. Terjemahan, kena tengok yang dia terjemah daripada mana. Kalau yang 1000 masalah tu mungkin senang nak cari yang asalnya, tapi dalam Ar-Raniri susah. Niri tidak menyatakan. Dia tak menyatakan mana dia dapat. Kalau yang 1000 masalah tu dia sendiri cakap memang ini terjemahan daripada sebuah kitab Arab. Kitab dia beri juga nama apa kitab tu. Kena cari juga. Baik. Terima kasih. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada Prof Syarik. Soalan-soalan yang ditulis lagi pada chat tu kami akan kumpulkan dan kemudian akan minta Prof Syarik kalau boleh jawab secara bertulis lah. Okey. Saya rasa sekianlah sahaja pembentangan ucap tama pertama, ucap tama 1 untuk seminar falsafah Malaysia ke-8 ini. Ucapkan terima kasih kepada penganjur PPFPM, Triple IT dan PPAS dan kepada hadirin yang bertanya, mendengar dan mengambil nota dan lain-lain. Tapi kalau tak silap saya, makalah Prof Syarik ini akan diedarkan kepada peserta-peserta yang mendaftar di dalam SFM 8. Yang lain boleh request kepada saya atau kepada Prof Syarik direct lah. Sekianlah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.